Bila kita beli ubat secara dalam talian, kita ada risiko-risiko seperti ubat tu ubat tak berdaftar. Okey, pertamanya tak berdaftar. Yang kedua, mungkin juga ubat tu adalah ubat tiruan. Kita nampak macam okey, packaging dia macam yang real, macam yang dekat kedai farmasi, ada hologram, ada MAL nombor semua tu, tapi sebenarnya dia adalah ubat tiruan. Okey. Yang ketiga, boleh jadi juga ubat tersebut telah dicampurkan dengan bahan logam. Logam berat macam mercury. Tapi kan pihak yang tak bertanggungjawab suka tambah mercury nak bagi kulit cantik, licin. Flawless. Flawless. Nak glass skin macam tu kan. Tapi sebenarnya kesan dia mudarat. Seterusnya, boleh jadi juga dia tambah ubat berjadual. Dadah berjadual maksud saya. Dadah berjadual ni maksudnya ubat-ubat yang kita guna dekat hospital, dekat klinik tapi dipantau. Tapi yang ni pula dia masukkan dalam ubat dia dan tak dipantau. Jadi mungkin pesakit akan dapat, bukannya dapat kesan yang baik tapi dapat mudarat pula. Jadi kita tak tahu, bila penjual online kita tak tahu dia ni siapa. Apa dia punya, apa orang kata, pencapaian dia bertauliah ke tidak, dia buat ubat tu dekat mana. So saya nak share, saya pernah pergi kursus dengan bahagian penguatkuasa. Ada orang penguatkuasa lah, dia bagi talk, dia tunjuk dekat saya video dia orang ambush tempat-tempat yang buat ubat-ubat yang tak berdaftar ni. Sangat kotor, menggelikan. Macam kalau kita pernah tengok gambar orang buat make up timbang kilo tu kan. Macam tu. Tapi ni dia buat makanan ni, kita nak makan. Ubat nak makan. Memang tak sanggup lah kalau tengok. Cumanya bila dia dah masukkan dalam bekas cantik-cantik, nampak okey lah kan. So orang pun terpedaya. Itulah risiko-risiko dia. Okey, bila kita dengar apa yang Puan Amirah sebut ni, rasa takut juga. Sebab kita main beli, kita tengok dia dah cantik dah, packaging dia, kita pun main dah bersih. Betul. Cara pembuatan tu kita tak tahu. Betul. Jadi ada tak tanda-tanda amaran yang perlu diberi perhatian oleh kita semula sebagai masyarakat ni untuk kita elak pembelian ubat-ubatan palsu dalam talian ni, Puan? Okey. So amaran atau red flag lah kita panggil lah. Bila nampak benda-benda secara online ni, macam dekat Facebook, dekat TikTok, kalau dia up iklan tu, kalau saya sebagai seorang pegawai farmasi, saya tahu dah macam ni memang tipu, macam tu. Tapi masyarakat ataupun ada juga orang-orang yang saya kenal, dia terbeli juga. Sebab apa? Penjual-penjual ni dia pandai, orang kata dia menarik perhatian. Sebab kalau saya tengok kan, kebanyakan diorang yang share dekat media sosial ni, dia akan cakap, jangan risau, kami ni dah ada kelulusan KKM. Itu satulah. Lepas tu dia suka cakap macam ni, tak ada kesan sampingan. Tak ada. Semua produk ada kesan sampingan. Jadi kalau dia cakap je tak ada kesan sampingan, itu dah salah. Tipu lah tu. Itu memang tipu, confirm. Sebab kalau kita jual ubat ataupun kita dekat klinik, hospital, kalau pesakit cakap, saya nak ubat yang tak ada kesan sampingan. Tak ada. Mesti ada. Mesti ada. Sebab kita ni, kita kena honest tau. Kita kena jujur. Kalau cakap tak ada kesan sampingan tu, apa ubat ajaib ke? Lepas tu, bila diorang jual ubat secara online ni, dia suka pakai ayat bombastik. Okey, macam super, ultra fine ke, extra dalam masa 3 hari boleh kurus, muka boleh cerah 24 jam. Tu semua memang bahaya. Lagi satu yang saya nak tekankan, ada 20 jenis penyakit yang kita tak boleh iklankan. Termasuklah macam darah tinggi, ubat darah tinggi ke, ataupun kencing manis. So kalau dia jual ubat dia kata boleh rawat, menurunkan gula, boleh merawat darah tinggi. Itu semua memang salah lah. Dah buat kesalahan. Okey, maknanya kat sini kita kena ada kesedaran juga, ilmu ni. Kena ada. Sebab kita akan terpedaya dengan perkataan K ni lah. Kecantikan. Betul. Inilah yang orang nak rebut sekarang kan. Betul. Dalam masa yang cepat. Singkat. Tak kisah duit macam mana pun keluar, nak cepat. Itulah, kita mudah terpedaya. Betul. Jangan kata orang lah, kita pun bila tengok sesuatu yang diiklankan ataupun dipromotkan tu, kita rasa macam terpanggil untuk kita cuba. Nak try kan, rasa nak try kan. Sebab orang yang mempromosikan tu dia
tunjukkan diri dia selepas menggunakannya. Betul. Kita pun tak tahu sejauh mana dan sebagainya. Okey, membeli ubat preskripsi dalam talian tanpa preskripsi sah daripada doktor. Jadi sebagai ahli farmasi, apa komen Puan Amirah? Membeli ubat preskripsi tanpa preskripsi. Yeah. Okey. Jadi saya nak terangkan pasal ubat. Ubat ni ada dua jenis. Satu ubat am, over the counter, yang memang kita boleh pergi je dekat farmasi beli, contohnya macam ubat paracetamol macam tu. Yeah. Tapi ada lagi satu jenis kumpulan ubat terkawal. Ubat terkawal pula dia memang tak boleh jual, tak boleh jual dalam online langsung. Dia boleh dapatkan dekat klinik, hospital, ataupun community, farmasi community, dan diberikan oleh farmasis. Memang pegawai farmasi yang kena bagi. Jadi memang kalau ubat terkawal ni, tadi saya ada cakap tak, kumpulan B dengan kumpulan C. Tak ada. Tak ada. Jadi dia ada kumpulan B dengan kumpulan C. Kumpulan B perlukan prescription doktor. Contoh dia macam ubat makan, antibiotik. Okey. Kalau macam ubat kumpulan C, dia tak perlukan preskripsi. Contohnya macam sesetengah ubat tahan sakit diclofenac ataupun sesetengah ubat pil perancang, kan kita boleh beli dekat farmasi, kan? Betul. Tapi yang tu pun tak boleh jual secara online. Okey, maknanya sekarang ni yang kita pergi farmasi-farmasi yang ada lah di tempat kita tu, maknanya ubat-ubat tu dah diberikan kelulusan lah. Maksudnya begitu. Okey. Bukan mudah ubat-ubatan nak masuk ke farmasi. Kalau dah masuk tu maknanya dah lalui tapisan. Yes. Sebab itulah kita cakap jangan beli, kalau boleh jangan beli online. Walaupun online ni kita tak boleh, memang tak boleh langsung ubat terkawal. Tapi ubat yang macam tradisional, suplemen, ubat am boleh jual online. Cuma saya tak galakkan, personally memang tak galakkan secara online, sebab online ni macam-macam. Scammer, kan? Betul juga. Orang-orang yang dia jual online je, lepas tu orang beli, duit masuk lah. Takut benda-benda macam ni. Dia tak kisah apa jadi dekat orang, dia tak kisah pun. Janji dia dapat duit. Betul. Duit. Kesihatan ni walaupun duit banyak mana pun, kalau kita dah tak sihat, duit pun tak ada, kesihatan pun hilang. Betul. Jadi kita kena titik beratkan lah. So ini adalah benda yang paling basic. Kalau siapa yang dengar hari ni, saya mohon, inilah perkara yang paling penting untuk tahu pasal ubat. Nombor pendaftaran ubat iaitu MAL. Lepas tu ada 8 digit. Dekat belakang sekali akan ada abjad. Satu abjad. Sama ada A, X, T ataupun N. So A ni adalah ubat terkawal. X adalah ubat am, over the counter, ubat biasa. N ubat suplemen. T ubat tradisional. So kalau ada nombor ni, kita boleh check dekat apps. Semua orang yang tengah dengar sekarang, kalau boleh download lah NPRA Product Status. NPRA Product Status. Itu adalah sejenis apps lah. So dekat situ boleh check nombor pendaftaran untuk ubat. Dekat situ juga ada boleh check untuk kosmetik juga. Kosmetik pun kan sekarang banyak juga tiruan semua, kan. Boleh check dekat situ. Lepas tu boleh check juga dekat website www.npra.gov.my. Dan kalau ubat berdaftar ni, dekat packaging dia ada hologram. Hologram tu yang warna silver yang berkilat tu, kan? Ya, betul. Yang tu kita boleh check juga, ada apps juga, nama dia Pharma Checker. FARMA Checker. Itu untuk kita scan hologram tu, nanti dia akan cakap sah ke ataupun tidak. So dekat sini penting untuk jangan terkeliru ubat yang berdaftar dengan tiruan. Sebab real case situation, packaging sebiji sama, printing semua sama, ada nombor pendaftaran, ada hologram, tapi bila kita check, tak ada. Sama ada tak ada ataupun ubat lain. Dia main ambil je lah. So ini adalah dua perkara penting untuk kita tahu ubat tu berdaftar ataupun tidak. Okey, bermakna ini satu kemudahan untuk kita rakyat Malaysia lah. Betul. Untuk kita ada dua apps ni dekat telefon kita lah. Ini kita boleh check terus. Betul. Laju je. Laju sahaja. Mungkin ini cara mudah untuk kita checkkan ubat kita, ubat mak ayah kita, keluarga kita ataupun rakan-rakan terdekat lah. Okey, ada tak saluran aduan yang boleh digunakan pengguna jika kita hadapi isu
isu dengan ubat yang dibeli secara dalam talian. Okay. So ubat kalaulah kita tengok secara online kan, ataupun kat social media ke, kita tengok dia jual ubat tak berdaftar, kita memang pasti memang tak berdaftar, ataupun dia overclaim, ataupun dia iklankan 20 penyakit yang saya cakap tadi tu. Yang tu boleh Google tau, 20 penyakit dilarang iklankan. So, boleh Google, keluar semua 20 tu. Memang famous lah yang tu. Orang suka gunakan 20 penyakit tu. So, kalau anda sebagai pengguna social media online, selalu online, kalau tengok benda perkara-perkara yang salah macam ni, terus buat aduan dekat website Sistem Pengurusan Aduan Agensi Awam, SISPA lah. Okey, itu caranya. Okey, Ya. bermakna dekat sini kita boleh cari maklumat tadi berkenaan dengan 20 ubat yang dilarang. 20 penyakit yang dilarang untuk kita iklankan. Maknanya kalau ada orang yang menjual ubat, dia claim untuk sakit 20 yang terkandung tadi tu, maknanya memang tak boleh. Tak boleh. Boleh diadukan lah. Okey, jadi ini dia penerbit kita. Cuma Puan Nur Amira, saya nak tanya, jika pengeluar ataupun penjual tu dia hanya claim membantu, dia tidak mengubati dan tidak merawati, tapi membantu melegakan, tu claim yang macam tu macam mana pula? Melegakan macam mana? Kita kena tengok balik penyakit tu. Sebab penyakit tu macam contohnya asma, sawan. So kalau macam kita kena tengok balik lah. Okay. Tapi sepatutnya tak boleh kacau pun yang 20 penyakit. Okey, contoh penyakit yang tak boleh tu termasuk kencing manis. Darah tinggi. Contohnya dia jual ubat, tak kisahlah bentuk kapsul ke, cecair ke, ataupun minuman dan sebagainya. Dia kata boleh menurunkan paras gula ataupun boleh menghilangkan kencing manis bila minum sekian-sekian. Adakah boleh? Tidak boleh. Salah sama sekali. Okey, maknanya sebab macam Puan kata tadilah, tidak ada ubat yang perfect. Maksudnya dia ada kesan sampingan satu. Yang kedua, kalau penyakit 20 penyakit yang disenaraikan tu, dia kena berubat ataupun ambil ubat di hospital lah. Betul. Dengan doktor lah. Dia tak boleh macam simply iklan. Dia tak boleh iklankan. 20 penyakit ni tak boleh diiklankan. Tapi banyak je orang iklankan tu kan. Mestilah. Okey. Kita boleh ambil tindakan ke kepada mereka yang... Kita boleh buat aduan lah sebagai pengguna. Nanti bahagian penguatkuasa farmasi akan menjalankan kerja mereka. Banyak tu yang buat macam tu kan. Sebab kita terdedah kan. Jadi itulah dia. Jadi anda orang desperate. Orang sakit, orang kata desperate nak cari penyelesaian cepat. Betul. So orang kan online je lah. Tak payah kata orang lah, kita sendiri pun kan, bila kita ditimpa sakit, betul, ataupun kita ni malas nak pergi check sebab kita takut kita tahu kita ada sakit. Tapi bila kita pergi, kita ada sakit, apa saja yang orang bagi tip ke, kau pergi sini, kita pergi beli. Kau buatnya ni, kita buat. Mana kita kena bijak lah. Kena bijak. Kita kena jadi lebih, orang kata, wise dalam membuat keputusan. Mana okey, mana tak okey. Okey, itu penting sebab nak masuk dalam badan kita kan. Kita nak sihat. Jadi ada tak inisiatif sedia ada oleh KKM untuk mempertingkatkan pengawasan jualan ubat dalam talian ni, dan kita nak pastikan keselamatan orang ramai ni terjaga, Puan? Okey. So sebenarnya kalau di bahagian penguatkuasaan farmasi lah, dia dah banyak memantau iklan-iklan. Sebenarnya iklan-iklan secara online, offline, premis kedai-kedai semua memang sentiasa dipantau. Dan sejak 2016 lagi dah saring platform e-dagang atau e-commerce, dan lebih daripada 8,000 iklan telah diturunkan. Maksudnya yang buat salah lah, yang palsu dan overclaim sebagainya. Selain tu ada juga penglibatan dengan pihak platform, contohnya macam Shopee, hospital swasta dan juga lembaga iklan ubat bersama-sama untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Selain tu ada juga program-program untuk meningkatkan kefahaman dan kesedaran masyarakat. Contoh kempen yang sedang berjalan sekarang ni, waspada penjualan ubat dalam talian. Dengan hashtag biar betul iklan ni. So anda semua kalau rasa iklan tu meragukan, selain daripada report, anda juga boleh letak hashtag kat situ lah, biar betul iklan ni. Biar betul iklan ni. Hashtag dia. Hashtag dia. So dari situ mungkin catchy juga. So mungkin dari situ mereka lebih senang untuk tangkap lah. Jadi kalau kita nak kata
orang-orang yang tak bertanggungjawab ni, kenapa mereka masih ada? Okey, bukannya contohlah saya bagi contoh macam roadblock. Kita buat roadblock, tapi masih ada orang-orang yang pakai nombor plate, nombor kecil, yang kereta dia modify tak ikut spek. Kenapa diorang ada lagi benda tu? Sebab ada demand. Okay, sama macam ubat juga. Ubat-ubat yang tak berdaftar ni. Bila ada demand, adalah supply. Macam tu. Dia macam cendawan tumbuh lepas hujan tau. Banyak. Kita tutup satu, keluar macam tu. So memang sukar, tapi sebab itulah KKM bukan sahaja target orang-orang penjual, tapi juga kita pergi pula kepada pengguna. Orang-orang pengguna kena juga aware, cakna lah. Macam buat keputusan. Okey, ni salah, ni betul. Ajar orang-orang ahli keluarga dulu. Macam tu. Okey, betul lah. Jika tidak ada penggunaan, tentu tidak ada pengeluaran. Betul. Itu paling penting.